Kita sambung lagi. Kesana cikgu. Kesal cikgu. Tinggal lagi. Ya. Alhamdulillah. Kita sambung ketah dua bahagian B. Kertas model 2 bahagian B, betul tak? Betul cikgu. Okey, soalan nombor 9. Raja 91 menunjukkan helmet, sarung tangan, jaket dipakai oleh seorang penunggang motosikal dalam satu perlombaan. Raja 9.2 tunjuk apabila aksiden. Apakah yang dimaksudkan dengan daya impuls? So jawapan dia ialah ada perubahan momentum. Okey. So kesilapan yang biasa berlaku budak-budak dia akan tulis perubahan momentum dia tak tulis kadar. Kadar ini nampak macam satu perkataan yang biasa-biasa, tapi kalau tidak ada perkataan kadar, tak layak dapat markah untuk daya impuls. Kadar ini bermaksud apa-apa saja yang dibahagi dengan masa. Kalau dia dibahagi dengan masa, dia akan dapat kadar. Contoh dia ialah kalau kita tengok formula pecutan. Formula pecutan ialah V tolak U bahagi T. Halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. So, pecutan boleh kita definisikan sebagai kadar perubahan halaju. Nampak? Sebab kita bahagi dengan T, bahagi dengan masa, kita boleh definisikan sebagai kadar. So, kadar kemalangan, kadar kes baru COVID, semuanya dibahagi dengan masa. Okey. So, kalau awak belajar matematik tambahan, ada soalan yang dy per dx, dv per dt. Ada bab tu, saya tak ingat bab berapa. Dulu saya pernah ajar. Memang ada dx per dt, dt per dx, dia suruh cari dy per dt. So benda itu ialah soalan kadar. Benda yang berkaitan dengan masalah, bila contohnya kita ada sesaran ds per dt, ds per dt sesaran per masa, dia adalah sebenarnya nilai halaju. Kalau dv per dt, kadar perubahan halaju per masa, dv per dt itu adalah nilai pecutan. Okay, sama juga bila kita mengkamirkan, pengamiran. Kita kamirkan A pecutan, kita dapat halaju. Kalau betul aku cakap ni. Betul ibu, kalau tak silap saya lah. Kalau kita kamirkan halaju, kita akan dapat sesaran. Begitu juga sesaran kita bezakan dengan permasa, kita dapat halaju. Halaju kita bezakan permasa, kita akan dapat pecutan. Itu AMAT itu untuk AMAT. Okey. So ini yang pertama, ada cara lain lah nak jawab. Kalau saya nak bagi formula boleh. Daya impas ialah FT kan. Daya impas ialah F. So F ialah daya impas sama dengan MV tolak MU bahagi T, betul tak? Ya. So tulis penuh. MV jisim halaju akhir tolak jisim halaju awal jisim jarak. Kena buat kurungan pula. Jisim halaju. Nampak kan saya letak ni kan? Tolak Nampak.
Okay, kalau awak tak tahu sangat dah, just masukkan formula. Barulah kita bahagi. Macam mana tanda bahagi? Ambil hang. Masa. Okay. So ini satu kaedah, kalau tak tahu sangat dah, masuk formula tapi dalam perkataan yang penuh. Okay, layak dapat markah sama macam biasalah. Okay. Tapi kalau kita tahu maksud, kita just tulislah macam ni, kadar perubahan momentum. Okay. Soalan yang kedua, terangkan mengapa penunggang motosikal mesti pakai helmet, sarung tangan dan jaket ketika perlumbaan. Dia bagi 4 markah. So 4 poin kita kena bagi kat mereka. So buat siap-siap 4 poin. Mana ada bullet? Okay, 1. Poin yang pertama. Daya impuls berkurang apabila masa tindak balas bertambah. Okay, tak? Kita bahagi dengan masa. Kita bandingkan bahagi 1 dengan bahagi 10. Lagi besar ke lagi kecil? Lagi kecil lah kalau kita bagi lagi banyak. Macam sebiji apple bahagi kat seorang budak, dia dapat sebiji. Kalau sebiji apple kita bahagi dengan 100 orang budak, seorang dapat coek saja. So dia adalah berkadar songsang, ataupun bila bertambahnya masa, berkuranglah daya impuls tu. Itu poin yang pertama. So memakai peralatan dan pakaian itu akan menambahkan masa tindak balas. Okay. Ya. So ini adalah poin yang kedua. Kemudian apabila kita tambahkan masa tindak balas, daya impuls akan dapat dikurangkan. Okay. Apabila kemalangan. Okay. Dan poin yang keempat, apabila daya impuls dikurangkan, maka kecederaan terhadap penunggang dapat dikurangkan. Okay. So saya kecilkan sikit lah supaya awak nampak lah kecilnya. 150. Alright. Okay, so 4 poin ada kat sini. Dia susunan tidak ada masalah. Maksudnya kalau poin awak macam saya buat poin yang keempat, awak tulis dia sebagai pertama, tidak ada masalah. Susunan tidak ada masalah. Jangan ingat kena ikut straight. Susunan dia mesti macam ni. Poin ni tak boleh duduk di bawah, kena duduk di atas. Tak apa, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau awak tengok dalam buku, jawapan dia bagi 5 poin. Okay. So kalau di antara 5 tu ada dalam jawapan awak, awak akan dapat markah maksimum 4 lah. Okay. So kalau awak tengok apa yang ditulis dalam buku tak sama dengan apa yang saya tulis. Tak ada. Dua-dua jawapan diterima lah. Kalau jawapan awak sama macam buku, bagilah markah. Kalau jawapan awak tak sama dengan buku tapi sama dengan saya bagilah markah. Kalau dua-dua tak sama pun, sekiranya bila saya periksa tu layak dapat markah, maka awak kena dapat markah. Okay. Tapi bangang-bangang pun mesti bagi 4 poin. Sebab kita ada 4 markah. Okay.
Kalau surrender bagi 3 aja, habislah. Maksimum dapat 3. Macam saya tengok jawapan minggu lepas, Ain Nabihah kot. Ain Nabihah masih lagi dia buat bentuk karangan. Daya impa berkurang apabila masa tindakan bertambah. Titik dia sambung poin kedua kat situ juga. Tak mau. Saya dah abang dah buat bentuk poin. Okey, pemeriksa lebih mudah faham. Pemeriksa fizik adalah cikgu fizik. Dia bukan cikgu sejarah, bukan cikgu bahasa Melayu. Jadi tahap bahasa kami ni taklah sehebat cikgu bahasa Melayu. Jadi janganlah anggap kawak buat dalam bentuk perenggan ni takkan saya tak boleh baca. Kami tak pandai bahasa. Okay, saya pandai kira, pandai fizik je. Saya tak pandai lah ayat-ayat pujangga pada suatu masa dahulu. Tak payahlah. Tak erti kami ni. Okay. So ini jawapan untuk soalan yang B. Soalan yang C. Sebuah motosikal perlumbaan dengan jusin 200 kg pecut dari rehat ke laju maksimum 150 dalam masa 10 saat. Gila laju. Laju gila. Hitungkan laju maksimum dalam unit SI. Okay, ini soalan pengiraan. Saya kena tunjuk dekat ni. Alright. So 150 km per jam. Nak tukar pada unit SI iaitu meter per saat. So kilometer nak tukar pergi meter. Darab 1000 kah bagi 1000? Darab 1000. Okey. Jam nak tukar ke saat? Jam nak tukar ke saat? Darab 3000 600. Betul tak? Tetapi dia berada di bawah. Jam ni duduk di bawah. So kita bahagi dengan 3600 saat. Jangan duduk di darat pula. Darat kalau di atas. Yang kilometer ke meter tadi dah memang 4 dah di atas. Memang duduk di atas lah. Ya Allah, ya Allah. Tak padam. So, jawapannya adalah 41.67. Okay, ini ada dalam buku jawapan awak. So, tidak ada masalah. Berapa markah dia bagi? Dia buat seketir tulis 5. Maksudnya soalan 2 markah, soalan 3 2 markah, soalan 1 tu 1 markah. Kalau 1 markah, you all akan dapat pada jawapan akhir yang lengkap saja 1 markah. Tak ada unit, maka kosonglah markah awak. Okay. Macam soalan 1 ni, memang kena ada unit ya. Sebab soalan dia sebut unit SI je. So hang dua benda dia nak tahu kat situ. Kemahiran pertama, kemahiran convert. Kemahiran yang kedua menyatakan unit SI yang sebenar. So dua benda dia nak. So dua-dua ni membawa 1 markah. Kalau ada 1 saja, adakah dapat setengah? Tidak, dapat kosong. Ada muka. Alright. Soalan yang kedua, pecutan motosikal perlombaan tersebut. Maklumat yang kita tahu. Laju awal relax sebab dia rehat. Laju akhir 150. Tetapi kita dah tukar tadi jadi berapa? 41.67. So kita pakai yang unit SI lah, senang. Time dalam masa 10 saat. So hitung pecutan. V
tolak U bahagi T. V ialah 41.67. U kita yelek times 10 saat. So dapat jawapan. Tengok cikgu kira sat kiri sat kanan. Nampak jangan buat macam tu lah Pak Isan lah. Buat kemas elok-elok. 4.17. Unit pecutan MS negatif 2. Okay. Alright, ini untuk soalan yang kedua, 2 markah. Kalau 2 markah, 1 markah untuk jawapan akhir dengan unit yang betul. Satu lagi ialah pada penggantian formula yang betul. 2 markah. So kalau ganti betul dapat 1 markah. Pokoklah tekan kalkulator dapat silap. Silap tekan jadi 28. So tak dapat markah yang kedua. Tapi markah yang pertama ni yang boleh dapat. Sebab itu kalau hang terror macam mana pun, langkah pertama tulis formula dahulu. Tulis formula dahulu dalam ruangan jawapan, barulah hang start menggantikan. Kadang-kadang budak pandai dia terus start dengan 41.67 tolak kosong bagi 10. Dia tak tulis formula dulu. Maklumlah pandai kan. Bahaya. Okay, bahaya. Sebab kadang-kadang macam soalan ni straight. Kalau dia buat, dia tanya V. V sama dengan A campur A darab T bahagi benda tau. Maksudnya dia tanya V lah, dia tak tanya A kan. So kalau hang terus isi, pemeriksa tak tahu hang ganti tu nilai apa. Kalau macam ni dia tahu. Dia tengok kat sini 41.67 ni hang ganti nilai V. Kosong ni hang ganti nilai U. 10 ni hang ganti nilai T. So baru dia boleh award 1 markah. Okay, so sebab tu pandai macam mana pun, first step formula dulu. Kemudian penggantian. And then barulah jawapan akhir. Okay. So soalan yang ketiga, daya yang bertindak ke atas motosikal tersebut. Daya F sama dengan MA, dia tak sebut pun tentang daya geseran. So kita anggapkan tak ada lah kot. Okay, salin formula dulu. Saya yang menganjak 40 tong pun nak kira saya tulis formula dulu. Tak pernah saya tulis darab terus. Okay, so M jisim 200 kilogram. Kemudian pecutan awak dah kira tadi 4.17. Okay. Di sini pemeriksa akan nampak 200 ni ganti untuk M. 4.17 ni ganti untuk A. Itu boleh dapat markah yang pertama. Markah yang kedua ialah jawapan akhir. Jawapan akhir dah ialah 834. Unit bagi daya ni tanah. Terus seketoi ni dapat dengan unit, maka layak dapat markah kedua. Ada soalan sekarang ni? Tengok. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Kan tadi F sama dengan A kan? Contoh, kalau 4.17 ni, dia letak dekat M untuk M, 200 ni untuk A. Tapi bila kita darab dapat jawapan yang sama, tapi dia masukkan nilai ikut rumus ni tak sama. Adakah markah dapat kat situ? Okey, bagus soalan tu. Kalau jawapan akhir tu betul, tidak ada masalah. Jadi kalau jawapan akhir tu memang kebetulan sama, tu biasanya pemeriksa akan award terus 2. Okay. Yang satu ini, maka yang pertama ini, bila jawapan akhir ni salah, baru pemeriksa akan tengok
Okay. Untuk dapat markah yang pertama. So, kalau memang jawapan akhir tu betul, biasanya dia akan award try 2. Okay. Kalau salah baru dia check. Check punya check, hang substitute 200 ni sebelah sini. Hak ni hang bubuh sebelah sini. Kalau saya lah jadi pemeriksa, saya tidak akan memberi markah. Okay, kerana penggantian tak betul. Penggantian tak betul. Walaupun hukum darat matematik dia sama je, hantar 200 depan ke 200 belakang ke, sama lah kan. Jadi dari segi penggantian, markah untuk penggantian tu tak dapat lah. Sebab sepatutnya M tu 200. Okay. Menjawab soalan tak? Menjawab cikgu. Terima kasih cikgu. Putri? Jawab. So kalau jawapan betul, don't worry. Tapi kalau terus keluar jawapan betul saja, contoh yang macam ni kan, cerdik sangat, dia tekan kalkulator terus, dia tulis F sama dengan 834. Dapat 2 tak? Tak, dapat 1 saja. Okay, dapat 1 markah. Walaupun jawapan betul, cikgu kata bagi 2 terus dah. Kalau terus keluar tu ni memang kita bagi 1 lah. Kalau ada jalan kerja macam tadi dan jawapan akhir betul, no hesitation lah. Saya boleh bagi 2 terus. Okay. Kalau pemeriksa rigid sekalipun, kalau dia check dalam tu, saya rasa tidak akan mengefekkan markah yang pertama. Walaupun dia bertukar, dia tidak akan efek. Sebab at the end, mesti dapat jawapan yang betul. Okay, masalah dia bila dapat jawapan yang salah tu. Okay. Dan dia benda ni berubah-ubah setiap tahun. Kalau soalan tu senang, contoh soalan SPM 2021 ni, soalan dia bagi level mudah, memang dia rigid lah benda-benda macam ni. Salah tempat pun dia tak bagi markah. Okay. Kalau kena soalan susah, dia pun tolerate sikit. Tak apalah sikit-sikit ni dia kata, sebab soalan susah kan. Jadi saya nak jamin dengan satu jawapan tu tak boleh lah. Jadi kadang-kadang dia berubah. Jadi senang ya, nak mudahnya buat bagi betul ya. Kalau hang buat bagi betul ni, hang tak payah risau lah. Tahun ni dia punya pemakahan straight ke, pemakahan tak straight ke, hang tak payah risau kalau jawapan betul. Okay. Boleh lah cakap tu lah. Seterusnya, Raja menunjukkan 4 motosikal PQRS spek berbeza. Kaji keempat-empat motosikal, terangkan kesesuaian spek untuk semua motosikal dan tentukan motor mana. Okay, soalan bahagian B, dia suruh tentukan. Okay, bandingkan dengan soalan bahagian C, kita cadang saja, tak payah pilihlah sekali. Yang ni kita kena pilih. Kita tengok motor yang pertama. Tinggi tempat duduk 900, lebar tayar 14. Jenis brake tanpa ABS, nampak je tanpa ABS, potong, buang. Confirm motor P tak boleh pakai. Motor Q tanpa ABS, potong, tak payah baca yang lain tu. Motor R ada ABS, motor S ada ABS. So 2 motor ni saja kita pertimbangkan. Isim 208, motor S 242. Kemudian tempat duduk 815, motor S 1055. Lebar tayar 1440. Ini lebar tayar 940 saja. Ini lagi rendah, lagi lebar. R kot. R kan motor kita? Cikgu nak tanya beliau, ABS tu apa?
Okey, saya dah terang minggu lepas tapi dah tanya lagi, saya terang sekali lagi. ABS adalah anti-lock. Saya type. Saya besarkan dulu view sabar sana, saya besarkan dulu view. ABS stand for anti-lock braking system. Okay. So anti-lock ni A dia inilah braking untuk B warna hijau, dan S stand for system ni apa aku buat ni. Okay. Maksud anti-lock braking system adalah untuk mengelakkan skidding terbabas. Okay, terbabas. Bila bergerak dalam keadaan laju, bila hang tekan brake, kalau brake tu tak ada ABS, hang akan terbabas. Macam hang naik motor biasa lah, motor Kris ke. Jalan-jalan nampak ayam melintas, hang brake, memang berguling. Okay. Pasal itu brake biasa, dia akan menggelonsok. Okay. Tapi sistem brake yang ada ABS, okay, hang brake mengejut pun hang takkan terbabas. Maksudnya bila hang nampak ayam tu, hang tekan brake, motor hang berhenti gitu, cun je. Tak terbabas. Okay, so ABS ni ciri penting, keselamatan yang penting yang kena ada pada kenderaan. Tak kira motor lumba ke, kereta lumba ke, motor biasa ke, mesti ada ABS. Okay, boleh setakat tu? Faham Ibu. Okay. Anti-lock maksudnya anti kunci. Okay, bukan pakai kunci motor, bukan. Bila hang tekan brake mengejut, dia melekat. Disc brake tu melekat. Jadi hang akan terbabas. Okay. Bila ada anti-lock, maksudnya dia takkan terlekat, takkan terkunci brake tu. Hang tekan pun dia brake, dia lepas lepas. Tapi dalam keadaan yang sangat laju lah. Okay. Biasanya benda ni diguna paling penting di kapal terbang lah. Bila ada mendarat tu, dia brake gila tu, kalau tak ada ABS, habis mengelongsok, terpelanting, habis kapal terbang. Okay. So saya pilih motor R. Apa nak pilih motor apa? Gasak di gambar. Saya pilih motor R. Saya pilih dulu. Tapi mari kita berlakon seolah-olah kita belum pilih. Untuk menjawab ini kita masih gunakan jadual. Okay, yang pertama spesifikasi, yang kedua sebab. Okay, untuk yang pertama saya pilih motor dengan brake ABS. Brake ada brake ABS sebab mengelakkan terbabas jika membrake. Alright, saya bagi satu spek dan saya bagi satu sebab. So sebelah kiri dapat satu jawapan, sebelah kanan saya akan dapat satu markah, sebelah kanan pun akan dapat satu markah, hilang mana pada. Okay, nampak tak ni? Cara nak buat dia, buat kotak. Okay. Poin yang kedua ialah jisim. Kalau awak bandingkan jisim, motor P, motor Q, motor R dengan motor S, motor R adalah yang paling yang ringan lah, yang kategori ringan, betul tak? Paling ringan motor P 205 aja. Q 220 berat. S 240 lagi berat. So
kalau ada nombor macam kat sini, jisim dia 208 kg. Jangan tulis jisim 208 ni. Jangan tulis dalam sini. Okay, sebab sekarang kita berlakon, tak pilih lagi konon. Kita cuma bagi tahu apa yang kena ada pada sebuah motosikal yang baik. So benda yang pertama kena ada brake ABS. Tapi kita tak abang ni bahawa kita pilih R. Faham tak ni? Kita berpura-pura tak pilih lagi. Tapi kita dah pilih dah. Tapi berpura-pura. Sebab dalam jadual ni kita cuma bagi tahu apa yang perlu ada pada sesuatu motosikal lumba. So jangan tulis 208. Habis takkan semua motor lumba kena jisim 208. 205 tak boleh. 207, 209. Sebab tu kita jangan tulis nombor. Kita tulis huruf. Tinggi rendah. Tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah. Jisim rendah ataupun jisim ringan. Ataupun jisim kecil. Mana yang bersesuaian lah. Okay. Yang membawa maksud yang samalah. Okay. Jangan masukkan nombor di situ. Okay. Ni pilih satu sudahlah. Jangan hantam 3 sekali. Pilih satu sudahlah. Okay. Jangan duk tulis pula jisim 208. Tak boleh awak. Jisim 205 tak boleh. Boleh. Rasakan ringan. So, apa sebabnya? Mudah memecut. Okay, sebab kita tahu pecutan dengan jisim hubungan dia adalah berkadar songsang. Okey, bandingkan saya yang ringan ni dengan apa yang Erisa. Erisa yang berat tu. Erisa 50 kilo, saya 200 kilo. Siapa menang dulu 100 meter? Lari 100 meter, siapa menang? Saya lah. Erisa lari kedek-kedek. Okey. Benda yang ringan lebih mudah memecut banding dengan benda yang berat. Okey. Sebab tu basikal lumba dia buat ringan lah. Nak buat basikal berat macam lori tu mampu yang nak kayuh. Okey. Markah kedua dan markah ketiga dan markah keempat di situ ya. Ciri yang ketiga, tinggi tempat duduk. Tempat duduk rendah. Okay. Jangan masukkan nombor. Jangan nombor 815 tu jangan. Apa tempat duduk rendah, lebih stabil. Simple saja. Kemudian lebar tayar. Tayar yang lebar. Jangan duk bubuh pula lebar tayar 1440. Jangan duk bubuh tu. Lebar tayar yang lebar. Sebab kurangkan tekanan ketika membelok. Ini contoh. Okay. Kalau ayat awak boleh dapat maka bakal dapat. Jangan duk rasa salah. Tak sama dengan cikgu buat pun. Saya tak dapat markah. Jangan duk betul. Kalau jawapan relevan, kita terima. Okay. Jangan susah hati. Tilik antara. Okay. So, last. Luar daripada kotak. Barulah saya pilih R. Kerana pada ABS berjisim rendah. Bagi tempat duduk rendah. Dan saya yang lebar. Banyak sangat perkataan rendah saya. Tukar sikit lah. Alright. Saya kecilkan view supaya awak boleh nampak
keseluruhan jawapan ya. Sabar no, sabar. Nampak juga keseluruhan. Okey, saya tunjuk jadual dulu. Okey, ini jadual yang akan membawa 8 markah, 4 markah untuk spesifikasi dan 4 markah untuk sebab. So 8 markah kat sini, 2 lagi markah ada di bawah. Saya pilih R, 1 markah. Kerana sampailah ke titik hujung ini 1 lagi markah. So jumlah markah yang saya dapat ialah 10 markah. Okey, persepuluh cikgu dapat 10. Cikgu kan. Tak boleh nak nampak kat semua ni. Okey, ni nampak semua sikit lah. Okey, keseluruhan jawapan. Jangan risau, saya akan masukkan ke dalam grup WhatsApp awak. Untuk kita meneliti selepas inilah. Ini contoh jawapan bahagian di motor besar. Okey, saya save kat mana ni? Latih tu beli motor. Okey. Lagi saya masuk dalam grup. So awak boleh tengok. Apa ada satu je ni? Aku save file ke save muka surat ya? Yes. Tu ada, saya pilih A. Okey. Sikit saya hantar dalam grup Kamu ke berapa? Satu lebih lah. 3 lebih data. Alright. Saya berhenti setakat ini untuk hari ini. Besok saya akan kita akan bincang soalan nombor 10. Okey, besok kita bincang soalan nombor 10. Jadi baki masa yang ada ni awak boleh betulkan jawapan awak. Untuk soalan bahagian nombor 9 tu, boleh WhatsApp saya sebelum pukul 6 petang. Malam ni bola. Tak apa, sebelum pukul 6 petang, WhatsApp saya jawapan nombor 9. Jawapan nombor 9. Setiap muda hantar jawapan nombor 9. Saya nak tengok. Okey, soalan 10 tak apa, besok pun hantar. Okey, ada soalan setakat ni?